Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassiratu asiratan min bil khairi sirran azim. Semanti le usaha tuan usia yang kuasanya yang menaikkan tuan-tuan iman, tuan-tuan bila, tuan haji, tuan banjar, tuan-tuan sekalian hadir, alhamdulillah. Saya terpaksa buka emas ni sebab saudara saya tu dia kata suruh buka, jadi gerak mulut saya tu dia nampak. Ya. Bukan saya degil. Betul. Sebab dia minta saya buka. Jadi yang dengar tu tak payah buka pun tak apalah. Alhamdulillah. Tajuk saya hari ini sangkut paut dengan ibadah. Penting. Dia punya nyawa ni, nyawa ibadah, nyawa sembahyang kita. Malaikat ni tiap-tiap hari dia turun ke bumi. Tiap-tiap hari malaikat turun ke bumi. Pertamanya di Masjidil Haram, dia turun. Keduanya di Masjid Nabawi. Yang ketiganya di Masjidil Aqsa. Yang keempatnya tempat kita belajar ni, dia turun. Dia turun. Yang tak turun, yang tak datang. Datang tak turun. Yang kelimanya kubur. Dia tiap-tiap hari itu turun. Tajuk saya hari ini ialah perkara ni selalu kita sebut-sebut dan kita amalkan, tapi sebutan kita tu mengikut kehendak yang diridai oleh Allah ke tidak. Itu aja. Iaitu masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kalau kita nak takbiratul ihram tu bagi orang yang solat, bagaimana cara dia nak dapat kesempurnaan sembahyang kita sah? Saya sebut Allah Akbar. Saya sebut Allah Akbar. Saya sebut Allah Akbar. Sah tak sembahyang saya? Sembahyang saya sah ke tak sah? Ini 3 kali sebut Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sekali. Sebenarnya takbir itu sebenarnya sekali, tapi saya ulang 3 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sah tak sembahyang tu? Sah ke tak sah? Kenapa takut nak jawab? Sah ke tak sah? Sah. Sah. Tak sah. Sebab apa tak sah? Tak ada Allahu. Mesti sebut Allahu Akbar baru sah. Kalau Akbar, Allah Akbar, sembahyang kita tak sah. Sebab dia huruf dia ada 8 takbiratul ihram. Allah, alif lam lam ha, alif hamzah kabara, Allahu Akbar, ada baru sah. Kalau Allah Akbar aja tak sah. Sekarang saya sembahyang Allahu Akbar, gitu. Saya sebut, ni nak sembahyang ni, nak sembahyang fardu. Ini saya usulkan pasal sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang sunat saya tak sentuh. Sembahyang fardu. Allahu Akbar. Saya takbir macam ni. Sah tak takbir saya? Saya sembahyang ni saya nak sembahyang ni. Jadi sembahyang. Saya sembahyang tapi saya duduk. Allahu Akbar. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Sah. Tak sah. Sebab saya boleh berdiri, kena berdiri. Itulah. Jangan kita duduk masa takbiratul ihram bagi orang yang mampu berdiri. Sembahyang tetap tak sah. Kenapa? Kerana kita boleh bergerak. Walaupun orang kaki dia dengkut ataupun kena bulut ataupun aksiden. Tapi dia daripada rumah tu naik motorkar sampai di tempat sembahyang, kita duduk kat kursi tu, Allah Akbar, sembahyangnya tak sah. Mesti berdiri. Syarat yang pertama orang yang takbiratul ihram dalam solat mesti berdiri. Kecuali dah tak mampu berdiri, baru boleh. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, tertentang. Tak boleh tentang, isyarat dengan mata. Tak boleh isyarat mata, sembayangkan dia. Itulah dia. Ini sembayang. Sembayang tak boleh lepas. Selagi kita ada akal, kita wajib sembayang. Tak boleh dicuai-cuaikan. Sebab sembayang jadi asas. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala tengok daripada masa besok ialah solat kita.
Jadi hari ini saya nak jelaskan, bukan saya nak mengajar, saya nak mengulang sebab saya duga cerita. Saya terjumpa di dalam masjid. Orang tu datang dengan kursinya. Ji, tolong ambil dengan kursi tu, Ji. Kursi belakang merah tu. Saya tak bagi tahu saya berdosa. Saya kena bagi tahu. Tapi yang sini memang dah tahu. Yang orang yang hadir ni semua dah tahu. Yang sini pun dah tahu. Sama dia dah tepat tahu ke tak tahu, aku pun tak tahu. Okey, saya kena berdiri ni. Boleh berdiri? Boleh tak boleh memang kena. Tapi tak masuk rakaman ni. Masuk tak? Pasal Habib nak tunjuk kat orang ramai. Tak kuat ke tak? Kuat. Saya buka. Saya nak tolong dia ni supaya dia nampak pergerakan. Pasal dia dah dekat dia, saya buka. Boleh? Boleh. Orang yang tak mampu berdiri, mungkin dia dah daripada motorkar masuk dalam surau ni berdiri, jalan kaki. Dia terus duduk aja macam ni. Allahu Akbar. Dah tetap tak sah sembahyang ni. Sebab syaratnya takbiratul ihram mesti berdiri. Mesti berdiri. Sakit tak sakit, tapi sebab daripada motorkar dia boleh berdiri. Tak apa, yang tak berani tak duduk, tak boleh. Mesti berdiri dulu. Dah tak mampu baru duduk. Baru duduk pun tak boleh duduk menyandar. Batal. Duduk mesti duduk. Duduk menyandar batal. Ni duduk rehat-rehat bersama kita kat menyandar kat tepi tembok. Batal semayang. Duduk mesti duduk betul-betul kerana solat. Bukan duduk senang-senang hati. Bukan itu. Saya sedih lah. Saya tak betul kan saya dosa. Duduk tu mesti duduk yang menyandar. Kalau tak ada kursi pun kita duduk belakang kita ada tembok, kita menyandar macam ini, kita nyandar. Macam ini. Contoh dah penuh. Dah penuh kita pun dapat duduk semayang. Batal ni, batal. Yang tak pasal. Apa kata dalam kitab, sekira-kira tembok ni tak ada, roboh tak itu? Roboh. Jadi kita tak ada diri, namanya bukan berdiri, menyandar. Tak boleh, mesti diri tegak. Jadi orang yang sakit, mampu dia berjalan, dia kena berdiri dulu. Allahu Akbar. Cara dia macam tu. Baru dia duduk. Itu cara dia. Tak boleh terus duduk, tak boleh. Duduk pun tak boleh menyandar. Tak boleh. Cuba tengok di Mekah. Kursi dia bulat dia. Ada sandar? Ada sandar? Tak ada. Tak ada sandar. Saya sedih. Sebab 2-3 orang saya nampak yang itu saya terpaksa betulkan. Sini tak, yang sini tak sebab saya tak nampak. Tak ada yang buat. Mau ada juga yang buat. Mau ada yang buat. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan sini tak akan berlaku. Kemudian kalimah Allahu Akbar itu pun tak boleh panjang sangat. Dia hanya 9 harakat, paling panjang 13 harakat. Paling panjang 13. Elok 9 hingga 13. Jangan setengah hari. Allahu Akbar. Terjojol betul. Tak masuk lagi. Kenapa? Kerana niat dalam sembahyang bukan panjang sangat pun. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad aku sembahyang. Ta'rad fardu. Ta'yinnya maghrib. Ta'yinnya asar. Ta'yinnya isyak. Ta'yinnya subuh. Ta'yinnya zuhur. Itu yang penting. Aku sembahyang fardu zuhur. Makmum kalau kita jadi makmum. Aku sembahyang fardu zuhur. Imam kalau kita jadi imam. Kenapa yang jadi macam itu panjang? Macam ini. Minta maaf. Usalli fardu zuhri arba'an rak'atin adaan makmuman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Komen panjang. Dia punya lembut. Usalli fardu zuhri ataupun usalli fardu maghribi salah-salah nanti adaan makmuman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Macam nak tercabut nyawa. Saya tanya, pasal panjang no? Tak masuk-masuk. Sebenarnya senang aja. Kenapa hanya setakat 9 harakat hingga 13? Aku sembahyang fardu maghrib makmum sah. Tak payah tak 3 maghrib, Allah Ta'ala memang tahu 3. Tak payah tak tunai, kita buat dalam waktu namanya tunai. Tak payah kerana Allah, kita sembahyang memang kerana Allah. Tak payah. Cuba kita tengok di masjid-masjid di tanah Arab, di Dubai ke, kat Kuwait ke, senang aja dia masuk, Allahu Akbar. Selesai. Ini kita usalli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan makmuman mustaqbilan kiblati lillahi taala. Nak masuk semua memang terkentut. Saya berdebat dengan guru saya pasal Arab. Orang Arab tos. Arab tos. Kenapa tak sebut 4 rakaat? Allah Ta'ala tahu Zuhur memang 4. Allah Ta'ala tahu Isyak memang 4. Allah Ta'ala tahu Asar memang 4. Allah Ta'ala tahu Maghrib memang 3. Tak payah sebut 3 lagi. Qasad, ta'rad, ta'in. Itu aja. Jadi tak panjang sangat. Tapi sebutan kena betul. Kalau Allah Akbar tak sah. Misi Allahu Akbar. Pada bab pun tak boleh panjang. Jangan Allahu Akbar. Tak sah juga. Dia Allahu Akbar. Tambah-tambah tak boleh juga. Wallahu Akbar itu tak boleh juga. Takut tambah. Ataupun ditambah dengan perkataan Allahu Ar-Rahman Akbar pun tak boleh juga. Itu aja 8 huruf. Alif, lam, ha. Alif, hamzah, kabbara. Alif, hamzah mesti ada hamzah, baru huruf Arab. Kalau alif saja huruf Jawi. Di alif, hamzah, kabbara. Ba tu pun tak boleh panjang, jangan panjang sangat. Pasal nak masukkan niat tadi dia punya upah panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah pula ru, Akbaru. Habis sembahyang itu. Sudah habis. Jangan ditukar tambah tak kalimah takbiratul ihram. Yang asal tu 8 huruf cukup. Ha, mesti sebut. Mesti sebut hu, jangan sebut Allah saja tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuba buat kita dapat tak harakat dia 9 hingga 13. Aku sembahyang fardu isyak makmum. Aku sembahyang fardu isyak imam. Dapat tak sebenarnya? Dapat. 9 harakat bukan susah sangat. Allah itu 13 Allah Akbar, selesai. Kau sembahyang kita sempurna. Kita sembahyang takbir ni dah tak sempurna. Sampai habis tak ada makna sembahyang. Penat aja tunggang-tunggik. Tak ada arti di sisi Allah. Rugi. Jelas ya? Okay. Syarat orang yang tak berhati-hati mesti berdiri. Kecuali dia tak mampu berdiri. Memang daripada rumah tu pakai kursi roda. Duduk. Kalau nak mampu diri, tak mampu diri kena duduk. Tapi masa berjalan tu kena diri dulu, dah tak berhati orang. Duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Kalau tak mampu baring, terlentang. Kalau tak mampu terlentang, isyarat dengan mata. Kalau tak mampu isyarat dengan mata, sembahyangkan dia. Jadi syarat nak sah takbiratul ihram dalam catatan saya ada 16. Ini satu daripadanya. Sebutan kena betul. Tekniknya kena betul. Mana teknik yang betul? Ialah kena berdiri. Tak boleh terus duduk. Kecuali dia memang tak mampu duduk, boleh berdiri. Tetapi kalau sembahyang sunat, lepas sembahyang maghrib tadi, nak sembahyang sunat pada maghrib kan? Tu duduk tu kau boleh. Duduk tu boleh. Allahu Akbar. Selesai. Aku sembahyang sunat pada maghrib dan ta'ala. Tapi pun jangan panjang sangat pula. Allahu Akbar. Berapa panjang? Dia 9 hingga 13. Paling panjang. Kemudian teknik dia, kita nak tahu orang tu takbiratul ihram tu dia betul-betul tak ikut sunat.
Ni jari ni mesti ni, ni sentang. Ni gitu. Agak-agak lah. Ni berdiri, Allahu Akbar. Kan cantik. Allahu Akbar. Apa dia nak pegang? Banyak. Saya tak tahu. Memang kadang-kadang Allah. Yang orang perempuan pula kalau ngandung yang cerita Allah. Itu perempuan mengandung. Ini lelaki tak mengandung. Allah. Orang dah baca. Ini tak ikut sunnah. Mesti ujung jari tentang ini pegang ini. Allahu Akbar. Sedap ini. Kata Rasulullah antara pusat ni. Pegang ini. Selesai lah. Jadi tengok dekat situ aja kita tahu. Oh orang ni salat di baik. Saya ni 2-3 orang ni kat masjid saya jumpa ni. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya diam je lah. Kenapa saya di sini saya buat? Kerana di sini kewajiban saya untuk beritahu. Tadi saya sembahyang asar di sebuah surau. Kemudian ada orang jumpa saya. Ustaz, macam mana azan dia? Saya tak redha azan dia. Kenapa Ustaz? Sebutan huruf dia tak betul. Asyhadu tak betul. Kemudian pada iqamah dia wa asyhadu anna. Di mana? Kita iqamat mana ada iqamah, mana ada waw, tak ada. Azan tidak ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tak redha. Macam haji tadi azan. Saya dengar aja dulu. Sebutan dia betul tak dia benar. Itu saya. Jelas je. Sekat ni dulu bahagian ni bahasa takbiratul ihram. Saya duduk baliklah. Saya takbiratul ihram dah duduk. Ya? Tak, saya nak terangkan itu nanti dulu. Maknanya orang nak azan mesti berdiri. Itu dia. Mesti berdiri. Syaratnya ada kemampuan. Tapi kalau memang dia dah lumpuh, tak boleh dah terus duduk. Syarat dia itu. Lepas tu saya masuk yang kedua. Berdiri, ya, sebutan dia. Yang keduanya, lafaz dia mesti bahasa Arab. Tak boleh Tuhan besar. Itu tak boleh. Mesti gunakan bahasa Arab. Tak boleh lain daripada bahasa Arab. Allah Akbar tu Allah Maha Besar. Tapi dia Tuhan besar. Tak boleh. Dia tukar macam itu tak boleh. Mesti gunakan bahasa Arab. Syarat dia. Allahu Akbar. Berapa huruf? 8. Alif, lam, ha. Alif, hamzah, kaf, ba, ra. Allahu Akbar. Itu syarat dia. Kemudian ha mesti baris depan. Allahu Akbar. Kalau kita Allah Akbar tak sah. Siapa sembahyang sebut Allah Akbar aja memang tak sah. Sebab sebutan huruf tidak ada baris depan pada ha. Ba panjang pun tak sah juga. Allahu Akbar tak sah juga. Itu kena berhati-hati. Dipanggil lafaznya lalah tu Allahu tu kena nyata. Akbar begitu juga. Akbar diucap dengan kalimah betul. Tak boleh akbaru, tak boleh akbaru. Akbaru tak boleh, mesti akbar, berhenti, bakap. Ataupun ditambah macam ni, ditambah Allahu Ar-Rahmanu Akbar pun tak boleh juga. Tak boleh tambah-tambah. Itu ajalah 8 huruf. Tambah-tambah tak boleh. Atau Allah pun ditukar Allahul Azim pun batal, tak boleh juga. Ditambah Allahul Azim, besar juga. Tak boleh, tukar tak boleh. Yang jadi kalimah dia macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niat ketika bila? Ketika takbiratul ihram. Di mana niat letaknya? Lintasan, bukan dalam hati. Lintasan dalam hati lain, lintasan di hati. Ketika bila? Ketika takbiratul ihram. Hal kadaknya berdiri, kecuali darurat. Boleh dengan duduk. Kalau tak, kena berdiri. Selagi orang tu ada berjalan nak masuk ke masjid Quswa, dia kena berdiri dulu baru boleh duduk. Duduk pun tak boleh nyandar. Kalau kita nyandar pada tembok, tak sembahyang betul kita. Sembahyang kita rosak. Na'udzubillah min zalik.
Kemudian tertib, kena tertib. Allahu Akbar. Allah Akbar pun tak boleh juga. Kena tertib. Tak boleh diselang. Selang tak boleh. Tu dia. Kalau disambahkan ni, ditambah pula Allah Ar-Rahman Akbar, tak sah takbiratul ihram. Allah Ar-Rahman Akbar. Ini hari ada praktikal. Nampak tak 9 harakat masa takbiratul ihram? Kena, semua kena. Tak peduli sama ada betul tak betul, sebab saya nak ukur tu 9 harakat ni. Allahu Akbar. Dapat tak? 9. Paling panjang 13. Paling panjang 13. Sebab apa? InsyaAllah boleh. Sebab aku sembahyang fardu maghrib makmum. Selesai. Tak sebut kerana Allah, sebab sembahyang kita memang kerana Allah. Kerana Allah. Jadi kita kena ingat. Kemudian tidak boleh manjangkan pada hamzah, pada alif. Allahu Akbar pun tak boleh juga. Ataupun panjang pada ba, Allahu Akbar, itu tak boleh juga. Jadi kena sebutan dengan betul. Allahu Akbar. Itu dia cara dia. Pada akbar jangan dipanjangkan. Ni hari, itu cara-cara dia. Tapi kalau Allah itu tak boleh juga. Nanti harakat dia lebih panjang sangat. Allahu Akbar pun tak boleh juga. Sebab kita nak 9 harakat semua dah masuk. Qasad, ta'rad, ta'yin. Tapi ada salah seorang murid saya macam ni. Dia Allahu Akbar. Dia sebut dalam hati dia qasad, ta'rad, ta'yin. Dia sebut macam itu. Ustaz, saya belajar kata ustaz dulu qasad, ta'rad, ta'yin. Jadi saya pun Allahu Akbar. Qasad dalam hati dia qasad, ta'rad, ta'yin. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Qasad tu aku sembahyang. Ta'rad fardu, takyinnya subuh, takyinnya zuhur, takyinnya asar, takyinnya maghrib, takyinnya isyak. Sebab kita nakkan pahala berjemaah, jadi sebut makmum. Aku sembahyang fardu maghrib, makmum. Aku sembahyang fardu maghrib, imam. Aku sembahyang fardu zuhur, makmum. Aku sembahyang fardu zuhur, imam. Nakkan dapat fadilat berjemaah, sebut imam atau makmum. Tapi kalau tak sebut aku sembahyang fardu maghrib, diam aja, dia tak sebut pun. Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu maghrib. Allah Ta'ala. Dia sebenarnya padahal dia sembahyang berjemaah, tapi tak dapat pahala berjemaah. Kerana sebab, kerana apa? Dia tak disertakan niat imam atau niat makmum ketika takbiratul ihram. Kerana dia 9 harakat, Allahu Akbar. 13, Allahu Akbar. Ini kena praktikal. Perempuan kena buat, lelaki pun kena buat. Sebab yang abdalnya takbiratul ihram 9 hingga 13 harakat. Tak payah setengah hari. Tanyaan belum dibuka. Kemudian kena kenal. Dan tidak membaca dengan qalqalah, tak boleh juga. Allahu Akbar tak ada. Allah Akbar tak ada. Qalqalah tak ada. Yang qalqalah qata ba jim dal, ra tu tinggalkan, Allahu Akbar saja. Tu cara dia. Tak boleh tambah waw juga. Allah Akbar pun tak boleh. Wallahu Akbar pun tak boleh. Wallahu Akbar tak boleh juga. Alif, lam, ha, tapi ditambah waw. Wallahu Akbar tak boleh. Sebab apa? Wallah tu huruf sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi, huruf sumpah. Jadi tak boleh ditambah dengan waw. Terus Allahu Akbar tak boleh tambah. Pada Allah tak boleh. Dan tak boleh putuskan 2 kalimah tadi pula. Allah Akbar. Itu tak boleh juga. Dia kena terus. Sebenarnya soalan ni kalau kita kaji dengan betul, kita nak dapat yang sempurna, memang kita berhati-hati. Kena berhati-hati. Itu cara dia. Maknanya 2 kalimah betul. Kemudian didengar. Syarat dia didengar. Jangan
Tak boleh. Ini dia tak dengar. Dia nak didengar telinga sendiri. Tapi kalau sebelah ni ada makmum, sini sebelah ni ada makmum, Allahu Akbar. Ini celaru makruh. Telinga sendiri tak maaf. Tapi kalau telinga tak dengar, Allahu Akbar, habis semua satu surah tak tahu. Dia datang haram. Kalau kita sebut Allahu Akbar tu sehinggakan satu surah jemaah yang lain semua rosak, orang yang sebut Allahu Akbar nanti hukumnya haram. Bukan makan daging babi haram. Perkataan yang kita sebut mengganggu jemaah lain hukumnya haram. Tapi kalau mengganggu sebelah-sebelah, hukumnya makruh. Tapi macam mana nak buat? Dengar tinggi sendiri. Jangan sampai tak dengar. Tak boleh juga. Dia kena dengar. Syarat yang utama itulah. Mesti didengar oleh telinga sendiri. Semua dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena dengar. Bila tu? Ketika takbiratul ihram. Sekarang kita kena praktikal. Sekarang kalau saya tak solat, Allahu Akbar, saya tak solat ni. Berarti saya terus masuk jemaah solat. Boleh tak? Saya tak solat. Saya duduk aja gitu. Dia tak solat pun. Tak solat. Allahu Akbar. Dia ambil kira tak itu takbiratul ihram? Tak solat. Saya ni tak solat, saya duduk aja gitu. Saya pun Allahu Akbar. Dikira takbiratul ihram ke tak? Tak. Yang dikira takbiratul ihram bagi orang yang solat. Syaratnya mesti berdiri. Boleh tak duduk? Boleh. Sembahyang sunat. Apa-apa sunat, mula-mula terus duduk boleh. Tapi sembahyang fardu mesti berdiri. Itu dibencangan. Di sini insya-Allah tak berlaku. Sebab apa? Tak ada yang sembahyang duduk atau kursi. Alhamdulillah tak ada. Kalau belakang ada pun saya tak nampak. Saya tak ada buat apalah. Tak nampak. Kalau perempuan berlaku pun aku tak nampak pasal ada dinding. Yang nampak. Apabila nampak saya wajib kena terangkan. Sekarang kita praktikal. Semuanya 55 fardu. 55 fardu. Dapat tak 9 hingga 13 rakaat? Allahu Akbar, selesai. Allahu Akbar, selesai. Allahu Akbar, selesai. Allahu Akbar, 13. Kita dapat 9. Yang elok 9 hingga 13. Kita praktikal sembahyang subuh dulu. Sorang-sorang. Siapa boleh berani. Laki ke perempuan tak kisah. Siapa berani, cuba. Boleh? Allahu Akbar. Ada lintasan dalam hati? Apa sembahyang apa yang dibuat? Kalau ada lintasan sah. Awak punya tadi 9 cukup. Okey. Perempuan? Boleh. Apa pasal tangan kotak ini kotak-katik bukan ini kat sini tangan. Ini buat apa? Kau kira ni buat aku yang kira bukan kau. Dia yang hero pula. Macam mana tak tahu. Sebab tu benda ni bukan main-main. Cuba. 11 rakaat. Boleh lah. Belum ceroboh dia 13. Susah sebenarnya nak dapat taraf 9 hingga 13. Memang susah. Sebab tu kita kena sebut qasad ta'rad ta'yin. Yang lebih. Aku sembahyang fardu maghrib makmum, selesai. Aku sembahyang fardu isyak makmum. Aku sembahyang fardu zuhur imam. Cukup itu. Cukup 9 hingga 13. Kalau kita panjang-panjang memang melebihi daripada 13 kan. Kita tak payahlah ada sembahyang. Kalau buka channel di Hijrah kan, tiap-tiap waktu kan ada kan. Macam mana imam dia? Istau. Allahu Akbar. Ada di panjang setengah hari? Tak ada. Itu contoh yang paling baik. Kita tengok. Senang. Tak ganggu. Siapa yang wajib membetulkan ni? Saya berdakwah. Kemudian siapa yang wajib lagi betulkan ni? Suami yang ada ni kena betulkan isteri dia. Suami, bapa yang ada ni kena betulkan anak dia.
Atuk yang ada ni kena betulkan cucu dia, barulah benda ni berjalan dengan baik. Siapa nak cuba lagi? Haji yang baju biru. Cuba. Allahu Akbar. Tak cukup 9. Cuba lagi sekali. Allahu Akbar. Yes, 10. Dah ada lintasan nanti? Ada. Apa sembahyangnya? Subuh. Subuh je senang. Tahu. Dan dia Haji tadi. Cuba. Ada lintasan nanti? Sembahyang apa? Jemaah ke tak? Jemaah. Ada niat makmum? Jangan tipu. Tak, itu pasal apa gini? Betul ya, saya minta maaf. Kalau awak tipu saya pada awak tak letak 24 jam doa kau tak diterima oleh Allah. Saya cakap betul. Saya cakap inilah sebab dia batu hadis. Barang siapa menipu, dia tak lapas dengan betul 24 jam doa tak makbul. Tetapi awak tidak ya. Lagi saya nak cuba. Itu. Ya, okey. Sembahyang apa, Ji? Bagus, awak terus terang Senda. Jangan cakap ada, pada tak. Doa tak makbul. Susah ni, nak dapat 9, 13 tu memang susah. Pasal kita dia biasa panjang. Perempuan, pandai ketahukan lelaki. Cuba buat. Seorang pun tak nampak. Cubalah. Cuba. Nanti dia buat alasan macam mana nak setentangan telinga, tentulah di dalam telkong. Ala kadar je lah. Yang laki ni tak ni. Sunnah Nabi. Cikgu. Okey. Okey, dia okey. Mula 10. Apa sembahyang ni? Yang kalau Allah keluar tapi lintasan tak ada kosong. Tak ada mana. Dia nak aku sembahyang waktu maghrib makmum. Ini sekarang kita tak boleh malu sebab kita dengan Allah. Okay. Haji yang pakai baju merah, merah apa tu? Melati. Okey. Sembahyang apa, Haji? Maghrib. Jemaah ke tak? Tak. Bagus. Bagus. 10. Dia 10 hingga 9, dia 13. Kalau macam Haji dapat amalkan macam itu, sangat baik. Katalah depan saya macam ada apa tu, gobra sikit kan. Balik praktikal lah. Kerana hendakkan sebut Allahu Akbar tu saya hendak. Jangan Allah Akbar aja. Allah Akbar tak sah. Allah Akbar tak sah. Mesti Allahu Akbar. Macam tak seiring. Oh bagus. Mimi PL perempuan memang. Saya jumpa satu surah ini juga. Allahu Akbar. Dia niat dan takbir. Dia tak takbir, dia nak cukup 9. Allahu Akbar. Baru aku sembahyang waktu zuhur. Siapa yang ajar? Dia niat ketika takbiratul ihram, bukan dah takbir baru niat. Bukan niat dulu baru takbir. Aku sembahyang waktu zuhur makmum kalau taklah Allahu Akbar, tak sah. Sebab Nabi dah sebut, barang siapa tidak niat ketika takbiratul ihram, solatnya tidak sah. Hadis sahih. Jadi niat ketika takbiratul boleh. Berani. Cuba buat. InsyaAllah tapi tak buat. Itulah dia. Itu cara dia. Jelas? Alhamdulillah. Lepaslah tanggungjawab saya di sisi Allah sebab saya dah betulkan. Terpulanglah pada masing-masing. Mudah-mudahan solat kita yang selama ni diterima oleh Allah. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau niat dulu. Niat dulu. Aku niat dulu. Okey, kita sembahyang waktu maghrib. Kita dah pasangan niat sendiri. Allah. Maknanya Haji dan niat aku sembahyang waktu maghrib, makmum taala. Lepas tu Allah Akbar. Tak boleh. Sebab kata Rasulullah, niat ketika takbiratul ihram.
Sebab apa kita guna pakai usalli kan? Selalu orang guna pakai. Tadi kita tadi waktu sebelum kita takbir, kita Ha. dah pasang niat. Pasal niat. Ya, dah pasang tu kan? Ya, betul. Pasang kita angkat kita. Baru terus takbir aja gitu. Ya. Tak. Tidak. Hadis sahih. Niat ketika takbiratul ihram. Sekarang sampai wudu. Okey. Aku nak saja makan anda yang kecil kerontalah gitu kan, niat. Berarti kita basuh. Sah ke wudunya? Tak sah. Mesti niat ketika basuh muka. Hukum saya tak tolak ansur. Mesti niat ketika takbiratul ihram. Niat ketika basuh muka. Kalau dia ada besar, saja aku makan anda yang besar, so badanku taklah air baru cucur. Tak. Mesti air sampai satu juzuk anggota kita niat. Saja aku makan anda yang besar, so badan. Betul? Siapa niat dulu tak mau. Mesti niat ketika air sampai juzuk pada badan kita baru niat. Saja aku makan anda yang besar, so badan aku taklah. Saja aku berwuduk, kerontalah. Atau nanti rafalan dasar kerontal. Air mesti dah sampai kat muka. Kalau dia ada besar, air mesti dah cecah pada badan. Kalau kita sembahyang, mesti macam kita berhenti. itu belalang kuning yang cek dia kata dia berhenti. Menangkan lebih kalau. Itu dia. Menangkan kalau. Jadi saya tak tolak ansur. Tetap niat ketika takbiratul, sebab ada sahih. Tidak sah solat seseorang kata Rasulullah kecuali niat ketika takbiratul ihram. Jadi dulu niat tak boleh. Niat belakang pun tak boleh. Yang perempuan tadi tu niat belakang. Allahu Akbar niat. Saja aku sembahyang waktu zuhur. Tak sah. Jelas. Boleh soalan boleh? Boleh. Ya? Boleh satu soalan lagi. Soalan lagi? Satu lagi. Jangan soalan. Boleh. Ini pertanyaan dah buka ke belum? Rasa saya dah boleh lah. Kalau aku Kita tadi takbiratul ihram kan? Kita nak wakaf ke tak? Ada yang saya tengok dia orang Allah Akbar kabirah terus. Tak. Cerita lain. Dia tak boleh diwasalkan dengan kalimah lain. Katakan contoh gini, Allahu Akbaru kabira. No. habiskan dulu. Allahu Akbar. Itu aja. Allahu Akbar. Baru kita mula Allahu Akbaru kabiran dia kasih roh. Jelas sih? Puas hati? Bukan saya keras, saya pedang hukum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan Ustaz. Nak dengan kita niat dah betul. Tapi pada niat tu terlupa nak lupa makmum. Nak sebut makmum. Okey. Nak takbir semula? Nak takbir semula? Itu nak tanya tu. Tak baik. Oh, bertanya ya. Ingat awak soal saya. Tak, nak tanya pertanyaan. Kalau kita Allahu Akbar, aku sembahyang waktu maghrib, kan? Dah sah. Rupa-rupa tak niat makmum. Tambah aja aku makmum dalam hati. Dalam sembahyang boleh Yes. makmum. Boleh. Tapi tak payah takbir lagi. Jangan dengar dia ulat takbir dekat Allah. Tak payah. Kerana kita terlupa. Boleh. Ditambah dengan makmum. Kalau imam itu juga tambah dengan imam. Selesai. Dah. Haji jadi imam je ke baik. Jelas Satu Alhamdulillah. lagi sembahyang sunat. Ya. Boleh tak menanda? Sandar. Apa sembahyang tak ada sandar. Semua dibenarkan sembahyang sunat duduk terus boleh. Nyandar gini memang tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa benda? Kan kita sembahyang ada Allah. Kita dengan sopan santun, kita dengan ketua tentera ada nyandar. Apa dia buat ni? Mesti tegak kita dengan Allah. Kalau tiap saya baca satu hadis, orang nak sembahyang ni kalau ada jam dia tanggalkan jam. Aku tak pandang jam kau, aku pandang hati kau. Dia kalau nak sembahyang macam emas rantai pakai penuh-penuh. Apa? Takbiratul ihram tu betulkan dulu. Selesai. Jelas ya? Alhamdulillah. Satu lagi kan. Ada lagi? Duduk tadi kan. Lepas duduk. Saya dah nak doa penutup je tadi dah. Dia lepas duduk. Orang lepas duduk ni. Dia tak dapat ilmu pada cakap sekarang ni. Sebelum tu semain duduk dia nyanda. Dia nyanda. Adakah perlu dia qada? Qada. Sebab dia tak tahu. Okey. Adakah Allah terima? Okey. Dia tak tahu. Jadi dia tak datang. Dia dapat tak maklumat? Kalau tak dapat maklumat. Memang tak dapat maklumat. Memang dia masa duduk dalam hutan seorang-seorang lah.
Bukan seorang, maksudnya dia pergi belajar tapi tak sampai ilmu macam ini. Gini, yang tafiru fid dawam wala yang tafiru fil ibtida. Kesilapan kau yang dulu sebelum kau belajar, Allah Ta'ala ampun. Tapi kau belajar, kalau kau tak belajar sampai mati, tetap juga berdosa. Jadi kena belajar. Yang dulu-dulu tu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Lepas ini tiada maaf bagimu. Jelas? Kita tutup dengan tazkirah kifarah. Ada lagi pula. Oh, ya? Di arti itu, Ya. perlu tak terkit. Arti dia aku Waktu isyak perintah perlu. tak dah. Kalau haji nak tertib nanti tak cukup 9 saat. 9 harkat. Janji datang. Serta-merta je. Allahu Akbar. Sembahyang apa saya buat ni? Isyak. Pandai. Isyak. Kalau nak tertib, saja aku sembahyang. Teruk je, tak cukup 9 harkat. Dia 9 ke 13. Baru haji tadi. Jelas? Jelas kita tutup. Ada lagi pula. Wudu. Ini buat sembahyang, kenapa buat wudu? Contoh tadi tu. Okey. Tapi kita bila kena sampai air ke muka, baru kita niat dalam hati. Masa basuh tangan tak niat pun. Kita baca Masa komo-komo tak niat pun. Tak niat. Masa seduh air dalam hidung tak niat pun. Itu sunnah Nabi tu. Dia tanganku ampunkan dosa yang terbit daripada tanganku. Ampunkan dosa yang terbit daripada mulutku. Ampunkan dosa yang terbit daripada hidungku. Kita niat terus. Saja makan anda yang kecil kalau tak sah. Jelas ya? Pertanyaan ditutup. InsyaAllah. Subhanallah. Tak jadi lambat sangat, angkat tangan dah tutup. Tak boleh lagi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf lewatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.